Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan untuk taklimat pentaksiran berterusan bagi PIMK 3132 subjek pendidikan inklusif. Jadi insya-Allah dalam kesempatan ini saya dah hantar semua di GC lah. Nanti tuan-tuan saudari boleh tengok. Semua sekali dia ada soalan 1, soalan 2, soalan 3, ada soalan dia, ada banyak perkara lah. Saudari boleh lihat kehadiran dan sebagainya. Kehadiran untuk semalam, kehadiran tu isi. Satu, yang kedua, kehadiran bercetak tu kena PIC lah. PIC kena cetak senarai nama dan tanda tangan. Macam biasalah. Ya. Okey, jadi untuk taklimat ni, okey, kita lihat dulu berkaitan dengan ni, apa ni? PB ni lah, PB. Sekejap ya, saya usahakan untuk dia lebih membesar. Okey. Okey, bagi PB ni, dia bermula pada 23 hari bulan 1 semalam lah kan. Semalam tu tarikh dia. Sehingga 9 hari bulan 2 untuk penulisan akademik. Dan yang seterusnya adalah penulisan RPI, penulisan rancangan pengajaran individu, bermula 12 hari bulan 2 hingga 29 hari bulan 2. Dan bahan bantu mengajar, pena bahan bantu mengajar 1 hari bulan 3 hingga 18 hari bulan 3. Tapi kalau tuan-tuan saudara-saudari lebih siap awal, tak ada masalah. Yang penting tidak lebih daripada 18 hari bulan 3. Jadi kalau 18 hari 3 tu, dia di situ dipanggil, apa dia panggil? No submission. Apa? Dia memang tak ada. Tuan-tuan nak hantar pun tak boleh. Memang tak boleh. Okay? Dia bukan late lagi. Memang tak boleh nak hantar. Saya bagi tahu awal lah ni. Jadi tuan-tuan jangan mesal. Memang tekan memang tak boleh. Jadi tuan-tuan kena hantar ikut tarikh dia. Hantar apa yang ada dulu pun tak apa. Sebab kalau tak memang dia submission dia tak boleh hantar. Kalau dulu dia late aja. Sekarang tak ada late-late dah. No late dah. Tak ada late-late dah. Dia bila dah tak ada, kira tak ada lah. Jadi siapa yang lepas tarikh tu tak ada lah. Saya kira no markah lah. Okay. Jadi pandai-pandai lah tuan-tuan fikirkan. Usahakan untuk 60 markah ni. Sebab exam ada 40 markah. Okay. Jangan risau. Tuan-tuan buat follow betul-betul, insyaAllah. Tak ada masalah. Yang penting kena kerjasama lah. Kerjasama untuk menghasilkan sesuatu. Okay. Okey, hasil pembelajaran ni seperti mana dalam taklimat awal perjumpaan kita tu. Saya dah terangkan, saya tak ulang. Dan yang kita nak buat adalah dalam objektif PB ni adalah yang pertama mengulas secara kritis tentang pelaksanaan program pendidikan inklusif ni berdasarkan jurnal. Dan jurnal tu mesti disertakan. Sekurang-kurang jurnal 5 jurnal. Sekurang-kurang jurnal. Jurnal bahasa apa? Apa-apa boleh. Jangan bahasa yang kamu tak faham sudahlah kan. Bahasa yang boleh difahami lah. Boleh rujuk. Yang kedua, merancang satu RPI yang kreatif dan inovatif. Itu yang penting. Okey. Dan yang terakhir, membina bahan bantu mengajar berdasarkan RPI tadi. Okay, RPI itu kita dah tentukan. Tajuknya adalah adab. Dia tak boleh subjek lain. Kamu tak boleh ambil ibadah ke, kamu tak boleh ambil apa tilawah ke, tak boleh. Mesti hanya adab saja. Cumanya tahun kamu boleh bagi-bagi. Boleh bincang kepada PIC, bagikan tahun saja. Mungkin 3 orang, tahun 1, ni tahun 2, tahun 3, tahun 4 tanya. Supaya dia tidak, plagiatnya tidak terlalu banyak sangat. Sebab 25% plagiat, dia akan di-reject nanti. Okay? Melebihi 25% dia boleh di-reject. Okay? Jadi kena lebih berhati-hatilah. Okay? Okay, seterusnya. Ini dia punya stimulus, saya tak baca. Okey, penulisan akademik. Tadi yang saya terangkan tadi, penulisan akademik ada 20 markah ataupun 20%, iaitu tugasan secara individu. Iaitu para pelajar dikehendaki membuat satu ulasan kritis tentang program pendidikan inklusif berdasarkan jurnal berkaitan perkara berikut. Jurnal tak kisah. Jurnal je, asal jurnal je. Jurnal LPG Islam ke, mana-mana tak kisah. Kalau paling banyak jurnal LPG ilmu asal lah. Sebab memang bidang dia memang banyak dalam tu cerita pasal
pendidikan inklusif, pendidikan khas, itu ada, memang banyak. Okey, ataupun kamu pergi ke fakulti pendidikan, universiti, memang dia ada jurnal dia. Fakulti pendidikan dia ada jurnal-jurnal yang bidang inklusif lah ni. Di bawah fakulti pendidikan dia ada yang bahagian inklusif ni lah. Pendidikan khas, dia ada bahagian pendidikan khas. Boleh tengok. Ataupun kamu tengok di bahagian pendidikan khas, tengok ada tak jurnal bahagian pendidikan khas, KPM. Saya tak pasti ada ke tidak. Itu salah satu. Sebab jurnal ni lain dengan tesis, jurnal lain dengan yang lain kan. Artikel tu biasa jadi jurnal. Dia jurnal mesti ada nama jurnal tu. Jurnal Afkar, jurnal Jauhari. Kalau kita IPG Islam ni panggil jurnal Jauhari ataupun jurnal Jauhari nama IPG. Mesti jurnal tu ada nama. Dia tak boleh bukan, mesti kena jurnal. Boleh? Faham tak jurnal ni? Saya rasa kena jelas ni sebab kamu tengah buat ni. Kamu nak kena buat proposal. Jadi ni kena tahulah jurnal macam nak dapat. Okey. Dan yang paling autentik dalam penulisan akademik adalah jurnal. Walaupun tesis itu dia tinggi tapi dia belum disahkan apa semua sebab tesis tu dia ada ni kan. Dia ada orang yang bila kita viva, dia ada orang mengesah dan sebagainya kan. Itu pandangan tu. Tapi bila jurnal ni, dia sebelum dia keluar tu, dia kena berwasiat dulu. Dia kena review lagi. Banyak dia punya proses tu. Sangat sukar. Jadi kalau tuan-tuan boleh lepas jurnal ni, memang kelas lah. Boleh kekal sampai hari ni, boleh tengok. Walaupun kita dah tak ada, tengok tekan-tekan ada lagi nama kan. Siapa tulis siapa. Sebab dia dalam online dia ada open journal apa. Dia ada open journal apa kan. Maksudnya open journal online ke apa. Tapi memang dia ada online journal macam open journal online atau macam. Dia memang jenis open je. Dia tak perlu daftar. Ada yang jenis daftar. Kalau jenis daftar, kamu akan dapat satu muka surat saja. Buka-buka, satu muka surat je boleh dapat. Muka surat lain memang tak boleh. Berbayar. Ataupun memang tak boleh. Tak boleh. Ini biasa begitu. Tapi kalau yang open, kamu tekan dia akan bagi semua. Kalau dia ada 10 muka surat, 10 muka surat dapat. 5 muka surat, 5 muka surat dapat. Itu. Yang penting cuba dapatkan keseluruhan lah. Jadi dapat gambaran keseluruhan. Sebab dalam abstrak itu dia sikit sangat. Sebab biasa dalam jurnal ni dia kadang-kadang ada abstrak, kadang-kadang ada jurnal yang dia tidak ada abstrak. Dia terus cerita. Dia tak sama. Ada yang jurnal begitu. Kemudian apa yang tuan-tuan nak cari dalam jurnal tu, ada 4 perkara yang saudara-saudara perlu cari. Saudara-saudari perlu cari 4 perkara ni. Yang pertama, pembelajaran murid berkeperluan khas MBK ni yang ada kaitannya dengan kemenjadian murid. Ada kaitan dengan kemenjadian. Ada isu tentang kemenjadian murid. Mungkin ada projek kat sekolah ke apa kan buat dalam jurnal tu cerita tentang kemenjadian murid. Yes. Itu boleh diguna pakai dalam tuan-tuan punya menjawab bagi soalan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep, matlamat dan dasar pendidikan inklusif. Mesti biasanya kalau dia tajuk inklusif, memang dia akan cerita tentang konsep dan matlamat. Jadi automatik lah tuan-tuan jumpa jurnal tu. Kalau Indon pun banyak. Cuma tukarlah bahasa Malaysia sikit kan. Sebab bahasa dia Indon lah. Tapi bahasa Melayu juga. Cuma dia Indon sikit. Boleh tukarlah. Tapi boleh faham insyaAllah. Dia inklusif juga. Dia guna perkataan inklusif juga. Yang ketiga, peranan dan tanggungjawab pihak berkepentingan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Peranan dan tanggungjawab pihak berkepentingan. Siapa pihak berkepentingan? Banyak. Kan stakeholder. Siapa stakeholder? Banyak. Bapa-bapa, ibu PIBG, apa sekolah, KPM, kerajaan, banyak orang yang akan menjadi stakeholder kepada pelaksanaan pendidikan ini. Dan yang terakhir adalah faktor. Tadi kita dah sentuh tadi dah. Baru saya tadi secara lalu, tapi dia ada rajah saja kan. Faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan program pendidikan inklusif. Ada 4 tadi lah. Okay, itu sajalah tadi kan. Sokongan, ada alatan, infrastruktur, personal. Itu 4 tadi, itu ada dasar. Kalau ada lebih, yes, mungkin ada yang pandangan lebih. Itu mungkin satu pandangan. 4 tu satu orang pandangan punya dalam satu jurnal. Mungkin dalam jurnal lain dia kata ada tambah lagi. Tak ada masalah. Tuan-tuan tambah, cerita tambah aja. Itu sebab itu penting dalam jurnal. Sebab jurnal tu yang dirujuk. Jurnal tu adalah autentik yang boleh dijadikan hujah. Begitulah maksudnya. Okay. Ini faham? Yang soalan pertama ni okey? Boleh? Jelas ya? Sekurang-kurangnya berapa? 600 perkataan tu ini. Kemudian berapa jurnalnya?
Sekurang-kurangnya 5. Lebih boleh, kurang tak boleh. Lebih boleh, kurang tak boleh. Okey? Kurang, saya pun bagi kurang markah lah. Macam tu je. Okey? Tak ada masalah. Usahakan. Banyak cari. Setiap universiti ada jurnal. Cumanya nak cari tajuk tu lah. Itu isu dia. Jurnal memang ada. Cuma nak cari tajuk yang berkaitan. Itu isu dia. Nak cari yang sesuai. Okey? Dan cara penulisan jurnal berbeza. Kena tulis tengok dalam APA. Dalam APA dia ada tahu penyusunan cara untuk menulis jurnal punya cara. Dia ada. Dia ada sengit ke apa. Tengok dalam kaedah tu. Dia tak sama dengan penulisan buku ke penulisan proceeding. Tak sama. Dia lain. Jadi kena tahu. Jurnal ni tak sama. Kemudian dia ada nombor edisi, dia ada rujukan. Itu semua kena nyatakan. Yang kedua, soalan kedua adalah penulisan perancangan individu ataupun kita panggil RPI. Saudara-saudari sebelum ni buat RPH. Rancangan pengajaran harian. Ini RPI ni individu sepatutnya. Macam soalan individu. Sebab kalau dalam KPKI, dia ni pelajar tak ramai. Kadang-kadang 3 orang, kadang-kadang 5 orang. Jadi dia kena ada RPI. Rancangan pengurusan individu. Sebab autism mungkin lain sikit. Kan? ADHD lain sikit. Down syndrome lain sikit. Jadi dia perlu, begitulah. Tapi bila kamu sampai sekolah besok, apa yang kamu buat RPI-nya taklah sebuat macam sekarang ni. Yang kamu buat ni dia banyak. Dia banyak item, banyak tu sebab ini adalah latihan. Besok pergi sekolah, sikit je. Satu muka surat pun tak habis. Satu surat pun tak habis. Yang kedua, semua dah ada. Tekan-tekan je template. Tak. Dah. Macam tu je. Dah ready made. Sekarang tuan-tuan kena tulis. Sekarang tuan-tuan kena buat sebab ini latihan. Standard lah, latihan memang kena buat begitu. Latihan kena buat yang susah dulu. Jadi besok yang real, kalau lagi susah pun tuan-tuan boleh hadap. Kalau lagi senang, senang saja. Itu maksudnya begitu. Itu yang penting. Okay? Jadi itulah tujuan dia. Senang je. Sekarang ni senang lah. Saya tengok memang dah ada dah. Template. Pilih tajuk je. Tekan. Dah hantar. Dah siap. Print. Okay? Kena print. Jangan tak print. Kalau tuan-tuan tak print, dia tak akan masuk dalam file. Ada sekolah yang mungkin tak gunakan kertas, mungkin boleh lah. Ada saja kan. Ada juga sekolah yang begitu. Dia langsung tak nak kertas. Ada. Masyarakat apa semua dalam tu je kan. Okay. Kita masih lagi lah. Sebahagian ada lagi. Okay. So RPI. Isu dia adalah saudara-saudara perlu memilih daripada 3 kategori. Pilih, bukan 3 buat. Salah satu saja. Sama ada masalah pembelajaran, masalah pendengaran atau masalah penglihatan. Pilih salah satu saja. Salah satu je pilih kategori itu. Salah satu je pilih. Okey? Satu. Yang kedua, fokusnya adalah pengajaran adab. Dan saya minta tadi untuk PIC bagi-bagikanlah tahun. Supaya dia lebih ni lah. Cari DSKP dulu. Cari DSKP dulu kan. DSKP pembelajaran apa masalah ada belaka tu. Di bahagian kurikulum lah. Kurikulum ada. Nanti boleh keluar dan dia tengok bahagian pernikahan skot. Saya tengok ada tu dia punya kurikulum. Kena tengok tu pengajaran adab. Yang ketiga adalah pilih kaedah dan teknik yang kreatif dan sesuai, yang inovatif. Kena pilih teknik yang sesuai. Okey, yang logik lah. Kan? Kalau saudara-saudari nak mengajar orang buta, janganlah buat benda yang cerita gambar mana boleh nampak. Tapi kalau misalnya dia boleh rasa gambar tapi dia boleh rasa. Sebab dia pembelajaran dia ada rasa kan. Orang buta. Jadi dia rasa okey dia pegang macam ni. Oh ni bentuk apa, kalau bentuk apa gajah macam ni. Macam ni kan. Tapi orang buta dia nampak gajah kaki je. Nanti orang buta nampak ni je. Kepala dia lain pula. Dia